السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah taala. Kita sambung lagi pengajian kita pada kitab Masail Jahiliyah pada masalah yang ke-45. Kita telah bincang pada kuliah yang lepas, itu di antara masalah Masail Jahiliyah, perangai jahiliyah, iaitu mereka ini kafir. Mereka ini adalah golongan yang berbahas tanpa ilmu. Mereka berbahas tanpa ilmu. Mereka tidak segan silu mengatakan perkara yang tanpa ilmu, yang mana mereka sendiri pun tak tahu apa yang mereka hujahkan, tetapi mereka cuba untuk bercakap dalam keadaan mereka sendiri tak tahu, dan mereka menyembunyikan kebenaran daripada nabi-nabi mereka sendiri. Itu adalah salah satu daripada masalah jahiliyah yang berlaku. Pada malam ini, masalah yang ke-45, iaitu mereka kafir kepada hari akhirat. Kafir kepada hari akhirat iaitu mendustakan pertemuan dengan Allah, mengingkari dibangkitkan ruh kembali, serta sebahagian dari apa-apa yang disebutkan oleh para rasul mengenai syurga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladhi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih." Suratul Kahfi ayat 103 hingga 105, yang bermaksud, katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugikan perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya.
Mereka itu adalah orang yang kufur kepada ayat Rabb, itu ayat Tuhan kami, ayat Rabb mereka, dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, yakni Allah. Dan pembahasan mengenai ayat ini telah lewat tidak jauh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsu Allahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktharan nasi la ya'lamun liyubayyana lahumul ladzina yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin, yang bermaksud mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar daripada Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahawasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Suratul Nahl ayat 38-39 dan lain sebagainya dari nas-nas yang ada mengenai hal ini. Dan orang yang hidup di masa kita ini memiliki bahagian yang banyak dari keyakinan jahiliyah ini. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk, dan tidak ada seorang pun, siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk, dan Allah akan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah. Itu masalah yang ke-45, dibaca bersama dengan masalah yang ke-46 sebab dia sama je, mendustakan ayat Malik Yaumiddin, mendustakan firman Allah Ta'ala Malik Yaumiddin, iaitu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada hamba-hamba atas amal mereka, di mana Dia akan memberikan balasan pahala atas amal-amal baik dan menimpakan hukuman atas maksiat dan perbuatan-perbuatan buruk. Dan mendustakan hari pembalasan ini merupakan cabang dari peningkatan kepada hari kebangkitan kembali. Berikut adalah perhitungan amal syurga dan neraka. Dibaca bersama juga dengan masalah yang ke-47, mendustakan ayat yauma la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di suratul Baqarah ayat 254. Baik, kita baca dulu. Kita hurai dulu masalah yang ke-45. Hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun Islam, rukun iman yang wajib semua orang beriman menerima. Malahan akhirat ini merupakan salah satu daripada perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang akan berlaku. Perkara lain yang berbentuk akan berlaku ni, dia pergi kepada dua benda, iaitu mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku kalau perkara lain daripada akhirat. Contoh, kita kata esok lusa ni saya nak pergi Kuala Lumpur, tak tahu lagi sama ada pergi ataupun tidak. Esok saya nak pergi situ, nak pergi sini, saya nak buat tu, nak buat ni, belum tentu boleh buat. Itu akan berlaku pada perkara-perkara yang kebiasaan hidup kita. Akhirat ni lain. Akhirat ni lain. Akhirat adalah suatu yang akan berlaku, tetapi dia tidak sama dengan apa yang benda yang akan berlaku dalam kehidupan kita.
Lebih tepat kita kata akhirat ini benda yang akan berlaku dan pasti berlaku. Pasti ni makna ketetapan. Jika masalah tu lain, masalah hidup kita ni, esok kita nak pergi Kuala Lumpur ke, kita tak boleh kata lagi esok pasti saya pergi Kuala Lumpur. Mungkin esok tu kita ada hal lain yang kita kena sebut, insya-Allah, wala takuna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Itu adalah arahan Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Jangan kita kata esok kita nak buat satu perkara kecuali illa ay yasha Allah, kecuali perkataan insya-Allah. Akhirat ni tak ada insya-Allah lah akan berlaku, tak ada insya-Allah lah, memang pasti akan berlaku. Itu kita kena faham dengan baik. Seterusnya, akhirat menjadi ringkasan kepada rukun iman. Kalau kita tengoklah hadis-hadis Nabi SAW, Nabi sebut dua perkataan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis Nabi sebut gitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Makna beriman kepada Allah hari akhirat, beriman kepada Allah hari akhirat. Kita ada berapa rukun iman ni? Ada 6. Nah, tu'minu billahi, malaikatihi, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu khairihi wa syarrihi. Beriman kepada hari akhirat ni menjadi rukun iman yang mana Allah Ta'ala, Nabi SAW dia ambil dua sahaja. Beriman pada Allah, beriman pada akhirat. Ambil dua tu bukan bermakna tolak 4, tidak. Tetapi ringkasan dua, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat ni adalah ringkasan kepada ke-6 rukun iman, termasuk dalam dua perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Orang beriman pada Allah mesti percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, sebab semua ni adalah Allah Ta'ala yang suruh percaya. Semua adalah makhluk Allah Ta'ala. Rasul lah pesuruh Allah. Percaya pada kitab, kitab adalah kitab daripada Allah Ta'ala. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Qada dan qadar ni merupakan adalah benda yang mari daripada Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Itu percaya pada Allah. Percaya pada hari akhirat, orang yang ingat pada hari akhirat dia akan percaya pada Allah, sebab Allah yang beritahu hari akhirat. Dia percaya pada Nabi, melalui lisan Nabi SAW kita tahu akhirat. Dia percaya pada malaikat, sebab malaikat ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada ditugaskan di yaumil akhirah. Percaya juga pada kitab, kitab menyebut berkenaan dengan akhirat. Percaya pada tu'minu khairihi wa syarrih, baik dan buruk mari pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu ketentuan untuk manusia sampai ke syurga ataupun manusia salah pilih jalan ke neraka Allah. Bermakna dua ringkasan rukun iman, percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhirat, diambil oleh Nabi SAW sebagai sebutanlah hadis Nabi. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia memuliakan tetamu. Siapa beriman kepada Allah dan Rasul, dia memuliakan jiran dia. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, faliyakul khairan aw liyasmut, dia berkata baik ataupun dia diam. Itu di antara poin yang saya nak bagi pada tuan-tuan. Baik. Akhirat inilah yang menjadi perbincangan yang besar Nabi dengan puak jahiliah, kerana mereka tidak percaya kepada akhirat. Tuan-tuan boleh rujuk kepada kuliah saya kemarin dulu di Masjid Putra. Ada sahabat kita Suara Sunnah ni rekod, saya telah sebut berkenaan dengan akhirat, berkenaan dengan hari akhirat, iaitu Yaumul Ba'th, hari kebangkitan. Hari kebangkitan tu kita telah sebut macam mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Hari kebangkitan, hari akhirat ni merupakan salah satu daripada benda yang disebut oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam.
Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam sebut berkenaan dengan hari akhirat. Baik. Nama bagi hari akhirat saja. Nama bagi hari akhirat. Ada Yaumul Qiyamah. Ada Yaumul Akhirah. Ada Yaumul Zalzalah. Ada Yaumul Nadamah. Ada Yaumul Hasrah. Nama akhirat tu bendanya sama je, tapi nama tu berlainan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala bagi nama Yaumun Nadamah, hari menyesal ataupun hari merayu. Ada manusia di hari akhirat merayu untuk balik semula ke dunia. Merayu untuk balik semula ke dunia. Saya selalu buat contoh, akhirat ni kita nak faham macam seorang pelajar yang dia ambil exam. Dia ambil exam, masa dia boleh baiki dia punya jawapan dia dalam exam tu masa dia tengah jawab tu. Dia bagi masa 2 jam, bagi masa 3 jam untuk dia jawab. Lepas sahaja dia serah kertas periksa tu pada pemeriksa, dia tak boleh minta balik lah. Tak boleh minta balik. Dia jawab dalam masa 3 jam. Lepas daripada 3 jam tu, dia serah kertas periksa dia, paper dia serah. Duduk setengah jam dia minta balik. Siapa nak bagi ke dia? Tak ada orang boleh bagi. Sebab itu peraturan dalam peperiksaan. Akhirat ni begitulah. Kita diberi tempoh hidup di atas muka dunia, sama ada 50 tahun, sama ada 60 tahun hidup kita ni. Macam budak tadi, dia beri kertas paper peperiksaan, exam, dia jawab. Berapa lama dia nak jawab tu, bagi masa 3 jam dia jawab. Lepas dia bagi kertas, dia tak boleh ambil balik. Lepas akhirat, lepas mati, akhirat ni yang pertama sekali bermula dengan manusia mati itulah. Terjadi akhirat untuk diri dia. Lepas tu hari yang mana bumi ni digegarkan, sangkakala yang pertama, kemudian sangkakala yang kedua. Berapa fasal tu kita akan dibawa berkenaan dengan perkara ini, dan kita akan hadapi perkara. Yang pertama, kematian. Berlakulah akhirat untuk diri dia seorang. Lepas tu gegaran muka bumi ini, mati semua orang atas muka bumi. Lepas tu dibangkitkan kembali. Hak bangkit kembali inilah yang disebut sebagai Yaumul Ba'th, nama yang kedua. Tadi Yaumun Nadamah, hari merayu, meratap, minta supaya dipulangkan semula. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Tadi Yaumul Ba'th, hari kebangkitan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Manusia ada yang menyesal. Hasil daripada menyesal itulah meratap, merayu pada Allah supaya dikembalikan semula. Dan ucapan-ucapan dia tu nak dikembalikan semula itu telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Quran. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Kita selalu bacalah suratul Sajadah. Rabbana absarna, Allah Taala kami lihat, absarna wa sami'na kami dengar, farji'na na'man salihah pulanglah kami kembali ke dunia ini untuk kami beramal dengan amal yang saleh. Inna muqinun, kerana hari ini kami telah menjadi orang yang yakin. Tu Yaumul Hasrah. Nama kiamat juga Yaumul Zalzalah. Yaumul Zalzalah, hari gegaran. Merujuk kepada sangkakala yang pertama.
iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tu juzuk 30 juzuk Ammah. Apabila bumi ini digegarkan dengan gegaran yang dahsyat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Suratul Hajj. Wahai manusia, takutlah kepada Allah, taqu rabbakum, sesungguhnya gegaran kiamat itu amatlah dahsyat. Yaumul zalzalah, yaumun nadamah, yaumul hasrah, yaumul zalzalah. Itu nama-nama bagi kiamat. Dah banyak lagi. Yaumul hisab, diberi juga nama yaumul hisab, kerana pada hari akhirat itu terdapat hisab. Terdapat hisab. Apa makna hisab? Hitung dan kira bicara Allah Ta'ala dengan manusia. Manusia akan dihitung, disoal jawab, dikira bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran bahawa yauma tajidu kullu nafsin mimma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in waddu law anna bainaha wa baina amadan ba'ida. Yauma tajidu kullu nafsin mimma amilat min khairin muhdara. Hari yang mana Allah Ta'ala himpun semua manusia ni dan Allah Ta'ala bawakan amalan-amalan yang mereka buat untuk hadir di hadapan Allah untuk dibicarakan. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah Ta'ala kata, aku tidak pernah lupa wahai manusia berkenaan dengan amalan yang kamu lakukan sepanjang hidup kamu ini. Wa nasuh, tapi kamu yang lupa. Ada hisab, dipanggil juga yaumul hisab. Akhirat juga dipanggil sebagai yaumuddin. Kita tengok kepada tajuk masalah yang ke-46 tadi, mereka ingkar kepada yaumuddin dengan ayat Malik Yaumiddin. Ayat ni kita diulang selalu dalam suratul Fatihah. Kalau orang faham ayat Malik Yaumiddin ni, insya-Allah dia akan nampak apa dia Malik Yaumiddin. Kita akan huraikan sebentar nanti. Tapi saya nak sebut Yaumiddin itu apa? Kita panggil hari agama. Tu bahasa kita. Yaumiddin, hari agama. Macam mana hari agama tu? Kita akan sebut sekejap lagi. Baik. Itu akhirat. Dibawakan kepada kita satu surah, itu suratul Kahfi, berkenaan dengan apa yang saya sebutkan tadi, iaitu pada suratul Kahfi ayat yang ke-103 sebagai hujjah dan dalil dia. Qul hal nunabbi'ukum bi aksarina a'mala. Ni dia duduk pada akhir-akhir dah. Surah Kahfi pada akhir surah Kahfi. Surah Kahfi ni Nabi suruh kita baca dan hafaz awal daripada surah Kahfi 1 hingga 10. Akhir 10 ayat daripada suratul Kahfi. Usima minad dajjal, Nabi kata, dijauhkan daripada Dajjal. Soalannya Dajjal mari baru kita nak hafal ke? Dajjal mari baru nak baca. Dajjal nampak, Dajjal tunggu jap. Nak baca surah Kahfi tu. Tak dan dah. Tak dan dah masa tu. Jadi persediaan kita kena baca daripada sekarang lah. Hafal daripada sekarang lah. Nak hafal Quran 30 juzuk ni mungkin kita tak dapat. Mungkinlah tak dapat, sebenarnya dapat. Saya tak suka sangat guna perkataan mungkin tak dapat, semua sebenarnya dapat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala buat turun Quran pada Nabi pun umur 40 tahun. 26 tahun. 20 Islam 13 tahun di Mekah, 23 tahun. 10 tahun di Madinah. Lengkap 23 tahun.
Sahabat boleh hafal Quran semua dalam masa 23 tahun tu. Lengkap lah tu Quran tu. Barulah orang ni hafiz, orang sebelum pada tu kawan ni hafal 3 juzuk, mungkin kawan ni hafal 5 juzuk, kawan ni hafal 6 juzuk. Jadi paling kurang pun untuk kita hafal Quran ni 23 tahun lah. Lama lah budak-budak zaman lah ni boleh hafal Quran setahun lebih. Setahun pun ada. Tu budak-budak ustaz, saya orang tua. Dia jawab gitu, syaitan ni pandai duduk di mulut dia tu. Tu yang dia jawab tu, saya orang tua ustaz. Nah, orang tua pun ada juga sahabat yang tua-tua yang ingat Quran. Ada juga. Orang yang tua dah, sebagaimana cerita Maulana saya dulu. Guru pada guru dia ni, dia mengaji agama umur lebih kurang dalam 52 tahun. 52 baru mengaji agama. Sebelum pada tu duk berniaga, duk buat roti ni cerita orang Pakistan lah. Buat roti apa semua, duk gitu. Umur 52 tahun masuk mengaji. Dia mengaji Pakistan ni dia kena 6 tahun. 6 tahun ataupun 8 tahun. Mengaji tu dia mesti habis 6 buah kitab. Dia mesti mengaji Tirmidzi, mesti mengaji Abu Daud, mesti mengaji Nasa'i, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. 6 buah. 6 buah hadis ni mesti habis mengaji. Habis itu dia panggil gelaran Maulana, dia panggil. 6 tahun dia mengaji. 52, umur dia 53, 54, 55, 56, 57, 58. 6 tahun. Habis kita hadis. Umur 58. Lepas tu dia balik kampung dia. Bila dah mengaji semua ni, dah umur 58 tahun. Dia balik kampung dia. Kebetulan bulan puasa. Dah orang balik mengaji hadis apa semua, orang ingat ke hafiz Quran. Dia tak hafiz Quran lagi. Boleh baca boleh lah. Orang pun kata, kamulah kena hafiz Quran. Umur 58 tahun. Dia kata, macam mana ni kalau gelaran Maulana lah, tuan guru lah kita kata. Habis kita hadis mengaji, memang mengaji semua lah. Bukan kita hadis tu saja dengan usulnya, dengan usul hadisnya, dengan rawi, dengan jahr wa ta'dil, dengan penilaian hadis, dengan takhrij. Habis semua kena mengaji tu. Kena mengaji. Lepas tu dia ni dah malu ke orang kampung jadi imam. Tapi dia ambil masa sebelum subuh dia bangun, bermula dengan esok nak Ramadan. Hari ni sebelum subuh tu dia bangun. Lepas maghrib habis dia hafaz juzuk sehari. Lepas isyak dia baca hak dia hafaz juzuk satu hari. Esok gitu juga, sebelum subuh dia bangun, lepas maghrib habis. Sebelum maghrib tu nak dekat-dekat maghrib nak buka puasa tu habis satu juzuk dia hafaz. Ingat Allah Ta'ala bagi ingatan pada dia. 30 kali Ramadan tu habis 30 juzuk sebulan. Umur apa? 58 tahun. Ingatan cukup hebat. Tu nak beritahu. Tak ada sebab usia kita, tak ada sebab untuk tak hafal Quran. Yang kita sebut ni hafal apa? Surah Kahfi je. Bukan hafal semua. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kerana Nabi sebut usiman minad dajjal, dijauhkan daripada dajjal. Supaya tidak kena tipu daya dajjal. Tu pun tak hafal juga, tak ingat juga. Tak tahulah apa yang kita ingat. Bismillah. Cerita Piramli 4-15 kali tengok, ingat dah. Tengok lagi. Nah. Saya cerita Piramli daripada zaman pakcik semua kecil dah. Lepas tu saya lahir, zaman saya kecil, ni saya ni ada anak lah. Anak saya pula minat tengok. Kira berapa lapis tu. Tapi tak orang ni duduk menenggak TV situ.
Tak tengok TV, tengok cerita P.Ramlee tu. Quran tak tengok. Hafal malah. Siapa boleh hafal dah? Skrip dia lepas ni nak jadi apa, lepas ni nak jadi apa. Rugi kita, rugi. Umur Allah Ta'ala bagi pada kita panjang, tapi kita tak gunakan kesempatan itu untuk Quran, rugi banyak kita. Bukan rugi sikit. Jangan rasa kita ni sedap hati turun kubur tu dengan orang buat turun mayat kita dalam kubur tu dalam keadaan kita tak reti, tak ada sepatah ayat Quran kita hafal. Jangan. Teruk kita kena tanya dengan Allah Ta'ala. Teruk. Kalau kita tanya diri kita sendiri, berupaya nak jawab. Macam manalah Tuhan nak tanya kita? Macam mana Tuhan nak tanya kita? Tuan-tuan jangan rasa tidak terpilih. Jangan. Semua orang terpilih dengan Al-Quran. Cuma kelebihan Tuhan bagi pada dia sikit, pada dia sikit. Itu kelebihan. Biasalah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Allah Ta'ala pun sebut begitu. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada siapa yang dia nak. Tapi untuk Al-Quran ni semua Allah Ta'ala bagi orang. Tak kira orang tu baru mengaji ke, orang tu baru insaf sehari ke, baru nak pergi masjid ke, baru nak kerti buka Quran ke. Sebab Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran wa 'allama. Tuan-tuan jangan rasa bahawa saya ni ustaz baru hijrah ni, dulu zaman jahiliyah dah kan. Lepas tu kita jangan anggap bahawa benda tu menjadi penghalang untuk kita nak jadi seorang yang tahu berkenaan dengan agama. Semua orang boleh tahu kalau orang mengaji. Cuma kelebihan. Saya sebut saya mengaji, zaman mengaji begini. Kalau dengar cerita guru-guru saya, hebat lagi. Almarhum Tok Guru Ni Aziz, Allahumma ighfir lahu. Umur berapa tahun ayah hantar ke India. Dia cerita macam mana daripada naik kapal terbang daripada Kota Baru sampai di Pulau Pinang, naik kapal Pulau Pinang nak pergi Pelabuhan Kelang, lalu 7 hari. Naik daripada Pelabuhan Kelang untuk pergi Kolkata, dekat dengan 2 minggu lebih sampai di Kolkata, India. Lepas tu pergi Deoband di India. Saya Deoband nak saya beritahu tuan-tuan, India ni hidup dengan kasta. Kasta ni maknanya ada yang paria. Lepas tu India jangan kata paria, ada nampak mampus. Marah ada paria ni dia marah. Kasta yang paling rendah yang kutip najis orang. Sampai sekarang ni ada. Tak nak duduk. Teruk, keadaan teruk. Makan makanan tepi jalan kalau beli ni sakit perut, insya-Allah Tuhan saja tahu. Guru saya ni, contoh Maulana Asri, pergi ke India umur 9 tahun. 9 tahun. Anak kita umur 9 tahun ni baru duduk tepi jalan. Orang pandai bawa motor tu pandai lah, naik gerek duduk berat. Dah, baru tu duduk tepi jalan umur 9 tahun. Kawan ni umur 9 tahun, ayah pergi hantar India mengaji. Dan kebetulan masa Maulana Asri tu, orang panggil ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama hebat tu, boleh kata berlonggok-longgok di India bahagian hadis. Tu cerita guru kita. Zaman kita mengaji lain pula. Zaman lepas pada kita mengaji lain. Tapi kita kena yakin perkataan Nabi bahawa aku tidak cabut ilmu ini, kata Allah Ta'ala, dengan begitu saja. Tapi innallaha la yaqbidul ilma, tu hadis dia. Allah Ta'ala tidak cabut ilmu ni dengan begitu saja, akan tetapi Allah Ta'ala cabut ilmu ni dengan mematikan para ulama. Itu cara Tuhan cabut ilmu. Bermakna apabila ulama itu mati, merupakan musibah yang besar kepada umat ini.
Allahu Akbar. Ramai dah guru saya meninggal. Allah maafir lahu ramai. Ramai yang berjasa pada kita pun ada yang beri nasihat macam-macam. Lepas tu saya ni minat berguru dengan orang politik. Pada dulu. Kitab-kitab politik, kitab Arab ke apa ke, habis saya baca. Bacaan pertama saya Al-Ahkam Sultaniyah karangan Al-Imam Mawardi, Siyasah Syar'iyyah fil Islahir Ra'i wal Ra'iyah Ibn Taymiyah. Beberapa kitab-kitab lagi. Guru-guru kita pula jenis orang panggil jenis melawan apa orang panggil sekular, melawan jenis Inggeris, melawan jenis kerja dia melawan je kerja dia. Ya, otak dia tu fahaman kapitalis, nasionalis semua sekali ni didedahkan. Sebab dia kata hak ni fahaman hak baru. Kalau zaman dulu ulama ada Mu'tazilahnya, ada Jabariyah, ada Qadariyahnya. Ni fahaman-fahaman moden yang masuk. Jadi pada situ jadi terpengaruh jugalah dengan bacaan-bacaan. Allah Ta'ala bagi pula kita ni suka membaca. Itu penting sekali. Tuan kena ada benda suka membaca. Paling kurang sehari kena ada 2 jam untuk membaca. Paling kurang sehari kena ada 2 jam. Ada seorang Maulana tu, dia tulis di pintu dia siap-siap. Ni pejabat sekolah dia tulis di pintu. Dia tulis di pintu, nak masuk jumpa dia 10 minit. Tak kira siapa. Kena buat appointment, buku dia sehari-hari ni, dia nak terima berapa orang tetamu hari ni. Nak masuk bercakap dengan dia 10-15 minit tu je. Lepas 15 minit, 10 minit tu, dia angkat. Dia angkat punggung, dia lari. Sebab dia dah tulis dah. Marilah siapa pun. Hasil daripada dia jaga masa dia tu, dia dianugerahkan oleh Allah Ta'ala boleh tulis kitab tafsir sehingga 40 jilid lebih. Tidak tercetak lagi kitab tafsir yang begitu banyak. Dan kitab-kitab lain pun dia tulis begitu banyak tulisan dia. Masa dia ada tu dia menulis. Ceramah dia kurang, menulis tu dia lebih. Jadi kalau kita jaga masa dengan baik, insya-Allah. Orang yang tak percaya akhirat ni, kita balik pada apa saya sebut tadi. Katakanlah wahai Muhammad, kul hal nunabbiukum, mahukah aku kabar pada mereka, pada kamu. Allah Ta'ala suruh sampai ke ajaran yang amat penting. Bi akhsarina a'mala, tentang yang paling rugi dalam amalan-amalan mereka. Siapa yang paling rugi? Ayat 104, alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ini iaitu orang-orang yang sia-sia sahaja usaha gigih mereka dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka sudah buat usaha yang terbaik. Allahu Akbar. Kalau kita faham betul-betul ayat ni, kalau kita faham dengan betul lah. Yang pertama Allah Ta'ala sebut tadi, Muhammad, mahukah aku khabar? Allah Ta'ala suruh bagi tahu perkataan penting, khabar pada dia. Khabarnya apa dia? Bi aksarina a'mala, tentang mereka yang rugi amal. Tentu kita nak dengar ni siapa dia hak rugi ni. Takut kita juga termasuklah keadaan rugi walaupun beramal. Allah Ta'ala sambung, alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu orang yang sia-sia usaha gigih mereka di atas muka dunia. Usaha gigih ni bukan usaha cari harta ni. Usaha beramal tadilah. Usaha beramal. Dan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka sudah buat usaha yang terbaik. Mereka menyangka mereka sudah buat usaha yang terbaik. Jadi siapa dia ni? Iaitu orang yang buat amalan tidak kena dengan Nabi SAW. Orang ni walaupun banyak tapi dia rugi. Disebut sebagai akhsarina a'mala, orang yang rugi amal dia.
Walau macam mana pun dia tetap rugi. Sebab dia telah buat amal tidak sebagaimana Nabi. Dia ada syirik dalam tu, dia ada bid'ah dalam tu. Sebab syirik ni lawan dia tauhid. Tauhid tu ada. Tauhid tu ada tapi tidak kemas. Sebab apa? Sebab syirik ada duk bertampal. Tauhid dengan syirik ni benda yang tak hidup sekali. Ibarat air, saya sebut dah, ibarat gelas ni. Kita nak minum guna gelas ni, kalau ada pasir kita kena buang pasir. Kalau pasir tu penuh kita kena buang. Kalau kita letak juga air kita tak boleh minum. Hati kita ni kalau ada syirik pada Allah Ta'ala ni kita kena buang. Baru tauhid tu masuk. Kerana tidak berdiri dalam hati seorang dengan tauhid ada syirik ada, tak boleh. Bid'ah dengan sunnah begitu juga. Bid'ah dengan sunnah pun. Bid'ah ini benda yang memakan sunnah. Benda yang memakan sunnah. Kalau orang tu buat bid'ah dia tinggal sunnah Nabi SAW. Yang paling teruk dia sangka bahawa amal yang dia buat itu terbaik. Sedangkan hak terbaik hak mana? Hak terbaik adalah benda yang diajar oleh Nabi SAW. Ayat 105. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabita a'maluhum. Ulaika, orang yang bersifat seperti ini, rugi tadi, orang yang buat syirik dalam amal ibadah, orang buat syirik dalam akidah, bid'ah dalam amal ibadah. Alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka lah kufur dengan ayat-ayat Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala, cuba tuan-tuan tengok, dia sebut kufur walaupun dia cuba nak beramal, kerana syirik tu sendiri adalah benda yang boleh membawa kepada kekufuran. Waliqa'ih, dan kufur dengan perjumpaan Tuhannya, tak percaya pada kiamat. Fahabita a'maluhum, gugur amal ibadah mereka, Allah Ta'ala tak kira. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan kami tidak buat baginya pertimbangan pada hari kiamat sebarang maknanya kami tak timbang amal baik dia tu, tak timbang. Nak timbang buat apa dah, dia tu syirik, dia tu kufur, neraka dah jawab dia. Banyak mana dia buat baik pun dia duk sengit menghala kejahat juga. Sebab amal yang baik ni diletakkan di atas akidah yang betul. Hatta orang jahiliyah zaman Nabi pun bukannya ada hak betul-betul lawan Nabi, ada hak lawan sikit-sikit, tapi semua masuk neraka. Sebab apa? Hak mati jahiliyah ni sebab mereka tidak ada tauhid. Walaupun mereka tu imarah Masjidil Haram, walaupun mereka tu baik, tapi di zaman jahiliyah hanya lawan Nabi. Tapi apabila mereka masuk Islam, semua amal baik masa zaman jahiliyah tu dikira, walaupun dia tu dah masuk Islam. Amal yang baik tu tidak terhapus dikira. Hak jahat zaman jahiliyah tu terhapus. Ini indahnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu berkenaan dengan surah Al-Kahfi, berkenaan dengan surah An-Nahli ayat 38-39 tu kita buat ringkasan. Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni adalah mereka yang mengatakan akhirat tu tidak ada. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahan yang bersungguh. La yab'athuhu Allah, dia kata Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Allahu Akbar. Dia boleh sebut bersumpah lagi. Allah Ta'ala kata bersumpah, dia maknanya dia sebut dengan yakin bahawa Allah Ta'ala tak bangkitkan kami dah. Mati-matilah. Sedangkan Allah Ta'ala tunjuk dalil kepada dia bagaimana bumi yang kering kontang, yang semuanya kering, tidak ada satu tanaman pun, kering semua sekali, yang dia pun tak terfikir bahawa bumi yang kering itu dapat hidup kembali. Tiba-tiba fa'anzalna 'alaihal ma', bila kami turunkan hujan, hijau lagi, ada lagi rupuk. Sekejap je hujan turun, hijau habis rupuk. Itu tanda kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi, yang nak suruh nampak depan mata dia. La hawla wa la quwwata illa billah. Walakinna akbala wa'dan alaina alaihi haqqa, bahkan pasti Allah Ta'ala akan bangkit satu janji yang benar. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, kata Allah Ta'ala. Baik, itu berkenaan dengan kafir dengan akhirat. InsyaAllah pada kuliah kita sekali lagi kita bincang berkenaan dengan ayat
orang jahiliyah mendustakan Malik Yaumiddin, dan kita akan bicara apa yang dimaksud dengan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ni kebetulan berada pada surah Al-Fatihah yang kita baca. Surah Al-Fatihah ni sebut sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab, ibu segala kitab. Benda yang disebutlah kitab tu adalah perbincangan dalam surah Al-Fatihah. Dan Malik Yaumiddin ni, apa dia penjelasan dia, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.